Dapat berjumpa lagi sekali pada malam ini dengan satu tajuk iaitu Sains Belia Fitrah atau Hedonisme. Jadi buat masa ni saya ingat moderator saya agak lewat sikit dia masuk. Jadi kita mulalah musrah kita ni dengan baca Al-Fatihah. Jadi Alhamdulillah pada malam ini kita bincang satu topik yang amat penting lah, yang sebenarnya ya untuk belia ya. Kita baru saja menyambut Hari Belia dan kita telah mendengar ya, daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ya, bagaimana dia menyatakan kepentingan belia ini. Jadi saya nak ketengahkan pula ya satu idea di mana kita dapati bahawa uh, belia pada masa ini ya lebih suka ya memilih hedonisme ya daripada fitrah. Jadi mengapa perkara ini boleh terjadi ya, itu yang kita akan bincangkan pada malam ini dan kita akan cuba lihat ya adakah kita boleh ya mengatasi perkara ini ya supaya dia tidak menjadi satu yang lumrah ya. Kerana sebagai sebuah negara ya, belia ni adalah amat penting ya, amat penting. Jadi kita akan membincang mengenai belia ni dan kalau kita tengok dalam Al-Quran ya, Al-Quran menceritakan mengenai satu kumpulan belia ya, dan disebutkan dalam surah um, uh, surah mengenai gua ya, mengenai gua. Jadi dalam surah mengenai gua ni, dia letaknya kedudukannya betul-betul di tengah-tengah Al-Quran. Dan salah satu daripada perbincangan dalam surah ini ya, betul-betul ayat yang orang kata menjadi tengah-tengah ya, dalam Al-Quran ya, kalau siapa yang melihat ya, dari segi susunan Al-Quran akan mendapati ada satu ayat yang digunakan oleh belia ni ya, iaitu waliyatalattah ya, waliyatalattah ya. Jadi kalau kita nak terjemahkan dalam bahasa kita ya, bahasa bahasa Melayu, waliyatalattah itu bermaksud hendaklah kamu berlemah lembut ya, maknanya jangan kamu kasar, jangan kamu garang, jangan kamu apa orang kata melenting ke macam tu, jangan. Jadi it is very interesting ya, bahawa belia ya diberitahu supaya mereka berlemah lembut. Jadi bila kita lihat perkara ini ya, kita dapati bahawa Allah dah awal-awal lagi dah memberitahu kita kepentingan belia ni ya, kepentingan belia ni, dan adalah wajar bagi kita untuk melihat ya, saya sendiri telah melalui belia lah kerana saya dah melebihi umur 60 tahun. Dan di dalam saya apa orang kata melalui proses daripada kanak-kanak jadi belia dan seterusnya menjadi orang dewasa ini, saya melalui beberapa filosofi ya, filosofi yang saya tidak akan bincang, tetapi apa yang saya nak highlight ialah filosofi yang dipegang oleh belia sepatutnya, iaitu idealisme, iaitu kedua ialah pragmatisme, yang kedua naturalism, realism, existentialism dan humanism ya. Idealisme itu ialah orang yang mempunyai keyakinan penuh ya, bahawa sesuatu yang baik itu pasti akan terjadi ya, itu dia. Dan yang kedua praktisme itulah dia melihat dari segi sama ada boleh jadi ke tak boleh jadi ke, bergantung kepada keadaan. Jadi orang praktisme ni dia tengok keadaan. Dan naturalism dialah orang yang dia lihat bahawa keadaan semasa itu ataupun apa yang ada sekeliling itu akan menentukan ke mana perginya ya. Maknanya secara naturalnya apa yang ada. Kalau ada kayu, kayu lah. Kalau ada besi, besi lah. Jadi dia tengok dari sudut itu. Realism pula ya, dia melihat dari sudut bahawa sesuatu itu apa yang dia nampak aja. Apa yang dia tak nampak, dia tak nak terima. Jadi kalaulah dia bercerita mengenai gaib apa semua, dia tak boleh terima. Dia hanya boleh nampak apa yang dia nampak. Maknanya dia nampak dengan mata dia je lah. Apa yang dia dengar dari telinga dia dan apa yang dia boleh bau. Lain daripada itu dia kata dia tak boleh terima.
Dan existentialism pula ialah dia mementingkan diri dia sendiri. Diri dia adalah yang terpenting. Yang orang lain tak penting. Apa jadi kat orang lain pun tak penting. Dan akhir sekali ialah humanism, iaitu dia menganggapkan bahawa manusia ini adalah number one. Number one. Jadi itulah dianya dari segi filosofi yang kita akan melalui. Dari segi kerajaan kita, ya, dasar belia negara diilhamkan pada April 1973, ya, di Universiti Malaya, dan diumumkan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan ketika itu, iaitu Datuk Dr. Sulaiman Haji Daud, ya. Jadi dalam itu di beberapa peringkat dan perubahan telah berlaku. Tetapi apa yang dilihat ialah belia itu dianggapkan berusia antara 15 hingga 40 tahun. Okey. Tetapi sekarang ni kita dapati dah berubah kepada 18 hingga 25 tahun. Jadi dah berubah pula belia. Ini semua ada definisi yang dikeluarkan oleh bangsa-bangsa bersatu, ya. Jadi bergantunglah, okey, di mana kita nak pilih belia tersebut. Okey. Jadi youth ni ataupun belia, ada satu masa yang agak unik ya sebenarnya. Kerana ianya adalah di antara seorang kanak-kanak dan juga orang dewasa, yang dah mature. Jadi United Nations mengatakan youth ini dah 15 hingga 24 tahun. Itu adalah tarifan sekarang lah. Jadi kita dapati, ya, dia ni agak unik lah. Di antara umur itu dipanggil youth. Lepas tu dipanggil adulthood dan children. Jadi bergantung kita. Yang mana kita nak pilih, kita tengoklah. Tetapi saya lebih suka melihat kepada time itu, ya. Time di antara childhood dan adult. Iaitu di antara seorang kanak-kanak yang apa orang kata tak ada rasa responsibility, ya. Tidak ada rasa tanggungjawab. Dan umur youth ni atau belia ni ialah antara umur itu. Orang yang tak ada rasa tanggungjawab, maknanya kalau dia nak ambil aiskrim daripada orang sebelah tu, dia ambil je. Dia tak peduli orang tu nangis ke, dia apa ke, dia tak peduli. Dia, bagi dia itu tak penting. Tetapi dengan berbanding dengan orang dewasa ni pula dia merasa bertanggungjawab. Kalau dia nak ambil pun betul ke ni dia punya atau orang lain punya, ataupun banyak dia punya pemikiran dia. Jadi belia ni duduk di antara kedua itu. Jadi ini unik, ya, iaitu satu, kalau kita nak katakan, ya, satu personality yang agak unik yang sebenarnya belia ni, ya, agak unik. Okey. Jadi kalaulah mengikut Albert Schweitzer, dia kata it is through the idealism of youth that man catches sight of truth. Dia kata idealisme ni sebenarnya pemuda punya idealisme lah yang menyebabkan kita akan dapat kebenaran. Ini satu pernyataan yang agak kuat, ya. Dan ramai kita merasakan bahawa memang inilah dia keunikan dia. Inilah dia kelebihan seorang belia, ya. Jadi apa yang dimaksudkan idealism itu yang saya telah sebutkan tadi, iaitu dia merasa bahawa sebaik-baiknya keputusan itu adalah sebaik-baiknya. Tak ada lagi yang apa orang kata lebih lagi daripada itu. Itu adalah sebaik-baiknya. Dan dia mempertahankan, ya, kebaikan tersebut. Inilah dia uniknya pemuda ni ataupun belia ni. Dia mempertahankannya dan dia merasakan sesiapa yang menentangkan itu adalah melawan, bukan melawan diri dia, melawan konsep bahawa itu adalah kebaikan yang tertinggi. Jadi ini berbeza, ya. Kadang-kadang kita nak fikir serangan tu adalah personal, ya, kepada orang tertentu. Tapi ini tidak. Belia ni dia tak fikir diri dia sendiri. Yang dia fikir ialah inilah dianya yang dipegang. Ini satu pegangan yang apa orang kata ketepatannya tak boleh disangsikan. Jadi dia unik, ya. Inilah dia keunikan belia, ya. Dan perkara ini disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, ya, dalam penyampaian perutusan dia untuk Hari Belia. Dan saya terkejut jugalah, ya, kerana bagi saya, ya, saya adalah seorang pensyarah universiti. Saya dapati, ya, banyak, ya, belia di universiti ni tak ada idealism ni. Tak tahu ke mana perginya.
dah hilang. Jadi bila saya fikirkan itu yang saya buat penyediakan pembentangan ni, kerana nak tengok bahawa mereka ramai belia-belia kita ni tak ada idealism, tak ke mana pergi je tak. Dan saya akan bagilah beberapa reason mengapa idealism ni dah hilang. Bagi saya ini satu kerugian sebenarnya. Seorang belia ataupun pemuda yang tak ada idealism ni, bagi saya lah, dia tak mengalami satu keadaan hidup yang penting di dalam keseluruhan kehidupan dia daripada kanak-kanak sampailah dia nanti masukkan kubur. Dan saya masa muda dulu memang saya ada idealism yang kuat. Saya ingat lagi masa itu, saya idealism saya ialah saya bergerak dalam gerakan Islam. Jadi saya kalau ada orang kata Islam tak betul ke apa, saya akan lawan. Saya tak takut pula tu. Ini yang dia keunikan dia. Idealism ni dia akan lawan dia punya view tu, sampai dia tak takut pada diri dia tak takut pada family dia tak takut pada sesiapa pun. Itu dia keberanian yang pemuda sepatutnya ada. Patutnya ada. Okey. Jadi kalau kita tengok dari segi sejarah kita dapati idealism ni memang penting I think yang paling famous sekali ialah untuk kemerdekaan. Negara kita merdeka, ada ramai pemuda-pemuda yang keluar berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Dan kita dapati ini prosesnya. Tengku Abdul Rahman sendiri, seorang pemuda juga adalah orang yang membawa kepada kemenangan dianggap sebagai kemenangan lah kerana telah merdeka. Dan banyak lagi pertumbuhan Islam, Malaysia dan lain lagi ramai pemuda-pemuda yang mengambil bahagian dalam perkara ini. Dan ada juga lebih lagi daripada itu, selain daripada kemerdekaan, nanti yang famous sekali ialah apa peristiwa berlaku di Baling. Kalau tadi kita tengok Tengku Abdul Rahman, kali ini kita tengok ada lagi seorang Perdana Menteri kita yang seorang masa itu dia masih belia lagi, iaitu dia apa orang kata menyokong bantuan kepada orang lapar. Baru dia disebut sekarang cerita betul ke dia ni orang kaya tetapi dia mempunyai semangat itu. Jadi Anwar Ibrahim ni dia sebagai wira dan dia ditangkap kerana gerakan dia tersebut. Dan ini dapat kita lihat dalam gambar-gambar blur ni. Jadi ini gambar-gambar Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menegakkan idealisme belia idealisme belia, dan dia tidak takut kepada apa-apa pun sehingga sekarang lah dah jadi amat berhormat Perdana Menteri pun dia tak takut apa-apa lagi. Jadi kita nampak bahawa idealisme belia dia itu masih dibawa hingga kini. Cuma malah je belia-belia kita, pemuda-pemuda kita tak ada ni. Tak ada ni. Tak tahu mana pergi je. Okey, jadi perkara yang pertama ialah hedonism. Belia sekarang ni lebih suka kepada hedonism. Hedonism ni dia suka kepada benda yang gembira je. Mana yang seronok bagi dia, dia akan rasa nak ikut. Mana yang tak seronok, dia tak nak ikut. Kalau muzik itu bagus, dia ikut muzik. Kalau lah apa orang kata menari itu bagus, dia pun ikut menari. Jadi kalau nak ikutkan yang sebenarnya bagi orang yang mengetahui daripada Al-Quran ketenangan itu ataupun pasal hedonism ni dari segi takrifannya, maksud dia mengejar pleasure dia mengejar rasa seronok. Yang sebenarnya rasa seronok ni hanya boleh didapati jika kita mengingat nama-nama Allah, bukannya dengan cara minum arak, dengan cara menari, dia terloncat ke sana, terloncat ke sini macam monyet. Jadi dia rasa itulah dia aja. Ataupun tanggai baju sana, tanggai baju sini, koyok sana, koyok sini. Tak tahukah itu adalah zaman jahiliah dulu, zaman orang dulu. Sekarang orang pakai baju lagi lengkap lagi. Bukan seperti itu. Tetapi yang itu yang mereka ikut. Maknanya mundur ke belakang. Kita tamadun kita dah ke depan, mereka ni nak mundurkan tamadun kita ke belakang. Apakah punca dia ni? Ini dia punca yang kita kena bincangkan nanti. Iaitu hedonism ini ada 3 jenis, psychologically ke, ethical ke, sociological ke. Saya tak nak bincang detail. Tetapi pada dasarnya kalau untuk kita
berbincang ya pada malam ini ialah dia suka kepada benda yang seronok benda yang tak seronok tak nak pergi, usrah tak nak pergi, selamat agama tak nak pergi, mana ada seronoknya dia kata. Jadi inilah dia masalah kita ya. Dalam kelas pun ada juga yang kata tak seronok. Baik dia merokok ke tepi padang, itu dia rasa seronok. Apa dia seronok merokok? Keluar kat asap ke hidung, keluar kat asap kat mulut. Itu apa dah? Asap dia keluar. Apa pun tak dapat. Ilmu tak ada, apa pun tak ada. Orang kata dia bodoh, marah. Tapi itulah dia hedonism ya. Dan kita sepatutnya mengikut fitrah kita. Fitrah kita ni sebagai manusia, iaitu humanistik tu. Kita sebagai manusia mempunyai fitrah yang baik. Kerana Allah telah mencipta malaikat yang mempunyai fitrah yang baik, taat, bertasbih. Dan menjadikan syaitan yang mempunyai fitrah yang buruk, sesat dan derhaka. Dan tujuannya satu je, nak menyesatkan manusia. Haiwan pula, Tuhan bagi fitrah dia sebagai makhluk yang benar, ada naluri dan ada hawa nafsu. Manusia pula fitrah dia ialah memiliki semua fitrah yang diadakan tadi. Dia ada sifat baik, dia sifat tak baik ada, dan dia ada naluri. Jadi manusia ni unik ya, unik. Jadi kita sebagai manusia ya, kita sepatutnya berpakai sebagai manusia. Hanya sebagai pressure aja, itu bukan manusia, itu binatang yang sebenarnya, itu binatang sebenarnya. Jadi inilah dia masalah kita ya, tak tahu nak membezakan siapa kita yang sebenarnya, siapa kita. Tanyalah diri kita, siapa kita yang sebenarnya. Okey, jadi setiap manusia ni memiliki potensi ya, dia ada kebolehan ya, oleh kerana dia ada ketiga perkara tersebut, dia boleh, memang dia akan pilih agama akhirnya, dia akan pilih Islam akhirnya, because Islam itu adalah cara hidup ya, cara hidup. Jadi bila kita difikirkan balik kepada semua perkara-perkara ini, agak ganjil lah bila orang pilih hedonism ni. Malangnya, ini lagi satu malangnya ialah hedonism ni kebanyakannya berlaku di bandar-bandar besar. Mereka merasakan bahawa pergi ke kelab malam tu bagus, minum arak tu bagus, walhal arak tu pun bawa air kencing. Siapa yang tak pernah cium bawa arak, bawa air kencing. Jadi saya tak tahulah dia kenapa pula suka bawa air kencing. Ada seorang suka duduk dalam bilik air, minta maaf ya. Jadi bilik air tu bau tempat kotor, walaupun dia bersih mana pun dia still tempat kotor. Jadi inilah yang dia pilihan. Kalau lah otak dia dah memikir macam tu, do you expect dia akan memerintah dengan baik? Do you expect dia akan menjaga ke apa orang kata masyarakat dengan baik? Tidak, memang tidak, kerana otak dia memang otak tak tersilap pasang otak dia. Okey, jadi kita dapati ya, apa yang mereka pentingkan ialah fashion. Fashion itulah, fashion inilah. Wah, kau nak fikirkan ya, kita hidup di dunia ni paling lama ya, saya sekarang ni dah umur 64 tahun. Saya ingat umur saya lagi 3 tahun ke macam tu, insyaAllah, bukan insyaAllah lah, memang saya akan matilah. Tak lama, kejap je. Jadi apa yang kita nak penting sangat ya, as long as kita pakai baju yang menutup aurat, dah cukup. Lebih daripada itu tak ada guna. Nak glamour pun, nak glamour kat siapa? Glamour diri sendiri. Ini yang dinamakan syok sendiri ni. Jadi hedonism ni kebanyakannya adalah syok sendiri. Tetapi adakah dia syok bila dia balik duduk seorang kat rumah tu? Sedih hati, susah hati, banyak masalah fikirnya. Memanglah you create your own problem. When you create your own problem, maka you kena selesaikan sendiri. Jalan penyelesaiannya ada dekat luar sana. Jadi ada trend ni ya, suka merokok lah, suka minum arak lah. Saya tak tahu dekat mana yang ini ya, idea minum arak ni ya, kerana sekarang ni dah jadi agak lumrah ya, minum arak ni. Ini adalah satu perbuatan yang amat tak baik sekali. Ya, kerana minum arak ni kita akan menyebabkan otak kita hilang dia punya ikatan ni kepada manusia, dia sebagai manusia. Jadi otak itu dah tak ada kekuatan dia dah untuk mengawal. Jadi itu dia orang minum arak. Begitu juga dengan orang yang merokok, dia akan berkhayal. Ya, jadi dan lain-lain lagi lah. Ya, banyak lagi ya. Tetapi sekarang ni yang ada yang paling menakutkan ialah gadget.
Gadget ni sampai kadang solat tak pergi, solat tak buat, makan tak makan, minum tak minum. Jadi gadget ni sekarang ni memang dah jadi satu lagi apa orang kata masalah yang timbul ya, dalam pemilihan pemuda terutamanya. Jadi bila ada gadget tu, dia komunikasi. Dia anggap dia ada kawan, dia sebenarnya tak ada kawan, dia sebenarnya. Dia anggap dia ada orang kata friends, dia friends. Itu yang boleh istilah digunakan. Ataupun dia rasa friends dia like dia. Dia tak like pun, dia tak kenal pun. Siapa dia pun, dia tak peduli pun. Asal dia tekan like je lah. Kalau dia friend tu, dia cakap friend je lah. Tetapi kalau minta bantuan ke apa, tak ada bantuan. Inilah dia type of friend yang berlaku ya pada belia-belia pada masa ini. Dan ini amat merugikan kita ya, amat merugikan kita. Kerana dia tidak akan dapat membantu masyarakat. Dia tidak akan dapat membantukan negara. Dia tidak akan dapat membantu keluarga dia sendiri pun dia tak boleh bantu. Dia hanya mementingkan diri dia sendiri sahaja. Jadi kalau kita tengok yang penggunaan TikTok ni pun sama juga lah, ialah konsep Hinduisme yang paling tahu kali. Jadi kita berjaga-jagalah dalam hal ini ya, sebagai seorang yang beragama Islam. Okey. Jadi generasi dah berubah lah daripada lost generation, silent generation, millennium dan generation, baby boomer apa semua, tak apalah, itu istilah-istilah yang boleh kita gunakan, generasi X, generasi Y dan lain-lain. Dan setiap generasi ini ada dia punya sifat-sifat dia ya. Bagi saya tak penting lah. Dan yang penting ni kita mesti ada idealisme. Kalau lah apa pun, dia macam contohnya ni di sini, generation X, dia suka uh, melawan ya, ataupun dia suka kepada TV. Generation millennium dia suka kepada social media ya, medsos dan lain-lain lagi. Jadi what ya, ini tak penting ke sebenarnya. Kerana kita sebagai orang Islam, apa yang penting bagi kita ialah Allah terima ke ibadah kita ni, Allah terima ke perbuatan kita ni, adakah setakat nak seronok-seronok kat dunia ni. Macam saya katakan tadi lah, kita duduk kat dunia ni paling lama pula, saya kata 70 tahun, and then lepas itu what happen, dekat akhirat besok. Dunia tu maksudnya waktu yang pendek ya. Dunia maksud dia pendek. Kenapa yang kita bertungkus lumus sangat pada perkara yang pendek? Mengapa kita tidak bertungkus lumus pada satu keadaan di mana kita akan duduk infinity sampai bila-bila, iaitu di akhirat ni. Jadi ini nampaklah kalau kita kata orang tu bodoh menumpu kepada benda yang ringkas dan pendek, orang marah kita. Tetapi yang sebenarnya memang bodoh lah. Kerana banyak lagi ya perbuatan-perbuatan yang kita boleh buat ya, terutama yang akan mengekalkan kita hidup di akhirat nanti. Okey. Jadi apa yang berlaku yang sebenarnya? Kerana perkara ni ya, saya cuba nak cari mengapa ya perkara ni berlaku. Ya, kalau kita ambil ni dua orang pemuda dan pemudi ni, atau belia dan beliawani sini, dia sebenarnya bergantung kepada pendidikan ya sebenarnya. Bergantung kepada pendidikan kita, sama ada formal ke tak formal. Jadi apa yang berlaku ialah sistem pendidikan kita ni amat buruk kerana kita berasaskan kepada rubrik Bloom. Rubrik Bloom ni dia akan membawa kita kepada hedonisme. Mengapa saya kata begitu? Ya, kerana tujuan dia bukannya untuk mengenal Allah, tetapi tujuan dia mendidik adalah supaya dia menjadi pencipta, iaitu orang yang menentang Allah. Itu dia. Dia ajar dia supaya melawan Allah. Kerana yes, I can cipta, Allah boleh cipta ini, aku pun boleh cipta ini. That is hedonisme. Dan dia rasa bahawa dialah yang terbaik, maka kegembiraan dia adalah lebih penting daripada kegembiraan orang lain. Dia tak peduli pun orang lain, yang penting ialah diri dia sendiri. Jadi kita kena ubah, kita kena ubah kepada satu rubrik rohani ya, supaya kita berbalik kepada fitrah kita. Jadi barulah perkara ini tidak akan berlaku. Okey, jadi kita dapati dalam rubrik Bloom ni, dia create, dia evaluate, analyze, dia remember, understood, understand, apply, analyze dan dia create.
Jadi kita kena tukar kepada kita sedar bahawa Allah mencipta, maka kita berserah diri kita kepada Allah dan kita bersyukur ke atas nikmat-nikmat yang Allah gunakan, dan kita yakin bahawa tanpa bantuan Allah tidak akan kita berjaya, dan kita menerima hakikat bahawa Allah lah yang Maha Agung, dan kita mengenal bahawa Allah itu adalah segala-galanya. Jadi itulah dia, ni baru pula kita akan dapat membentuk jiwa dan menjadi seorang belia yang sepatutnya, yang mempunyai idealisme yang jelas, yang bukannya baru nak create, baru nak cipta inovasi yang tak tentu bagus dan boleh membawa kita ke depan. Jadi belia ni pilihan kita bergantung. Kalaulah kita ilmu kita hanya tumpu kepada dunia, ataupun kita ni belia yang ada ilmu rohani sekali. Jadi kalau ilmu dunia aja, maka kita akan mengikut nafsu. Dan kalaulah kita ada ilmu rohani, maka hati kita akan menjadi asas kepada tindak tanduk kita. Jadi kalau ikut nafsu, kita akan dapat hedonisme dan kita akan mengejar dunia. Berbanding dengan kalau hati, kalau metod kita betul, hedonisme ni by the way adalah hiburan. Dan bebas, dia rasa bebas. Cuma dia tak faham, bila dikatakan bebas tu, adakah dia bebas segala-galanya? Cuba fikir, kalau dia rasa dia boleh bebas bercampur dengan orang tu, dengan orang ini, cuba ingatkan, you ada adik lelaki, ada adik perempuan. Kalau adik perempuan dan adik lelaki tu digunakan oleh orang lain untuk kebebasan, you suka? Dia tentu tak suka. Jadi perkara-perkara seperti ini kadang-kadang kita fikir, kadang kita hidup dengan manusia lain, kita bukanlah hidup seorang. Dan pentingnya gadget ni akan menjadi asas. Kita tak kerti macam mana nak lari diri daripada gadget ini. Jadi gadget itu akan mengawal kehidupan bagi siapa yang tak menumpu kepada hiburan, tak menumpu kepada kebebasan, dia akan menumpu pula pada gadget pula. Jadi ini pun masalah. Tapi kalau method dia salah, itu yang dia dapat gadget balik. Jadi even hati ni pun, kita kena tengok method yang digunakan untuk educate hati kita. Jadi kalau kita betul, barulah kita mendapat fitrah. Jadi ni famous yang apa orang kata monyet lah, ataupun ape di mana dulu-dulu je disebut dia tutup mata dia tak peduli orang. Dia tutup telinga dia, tak nak dengar orang apa pun cakap. Dia tutup mulut dia kerana dia tak peduli sesiapa pun, tak nak cakap apa-apa. Dan sekarang ni adalah dia menggunakan gadget. Dia main gadget dia tak peduli orang lain. Jadi akhirnya ideanya adalah semuanya tak peduli orang lain. Itulah dianya. Harapnya belia-belia kita taklah dalam golongan ini, keempat-empat monyet ni. Okey? Jadi asal kejadian manusia kita kena ingat. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadakum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ni Tuhanmu? Mereka menjawab, betul ya Tuhan, kami menjadi saksi. Kami lakukan demikian agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Ini bila berlakunya? Inilah yang dicakap ni roh. Kemudian Allah menciptakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكشفنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang.
Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. Inilah dia jasad. Jadi roh dan jasad ini disatukan ya ketika umur bayi itu adalah 120 hari. Ya, dalam 120 hari maka dikombainkan roh dan jasad ini. Ini dinyatakan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi ya, dalam Sahih Bukhari nombor 6594 dan juga dalam Sahih Muslim dalam 2643. Selama 40 hari. Dan diutus padanya seorang malaikat lalu ditiup padanya roh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, iaitu rezekinya, ajalnya, amalnya dan kecelakaan dan kebahagiaannya. Ini disimpan semuanya dalam dekat Luh Mahfuz. Jadi kita kena faham dekat sini. Bila Allah kata dia simpan semua maklumat di Luh Mahfuz, apa sahaja yang ada kat Luh Mahfuz itu tidak akan berubah. Jadi orang tanya, ini macam mana ni kami, kan ke Tuhan kata kita kalau berdoa apa boleh ubah apa semuanya. Kita kena ingat apa dia konsep Luh Mahfuz ya. Luh Mahfuz ini ialah berdasarkan kepada sains ya. Saya telah membentangkan mengenai sains Luh Mahfuz ni. Berdasarkan kepada sains ya, teori sains, ya, mustahil ya sesuatu perkara yang ada dekat Luh Mahfuz akan bertukar. Mengapa? Ya, kerana apa yang ada di Luh Mahfuz itu bukannya suatu perkara yang di luar pengetahuan Allah. Jadi Allah itu maha mengetahui. Jadi bila dia maha mengetahui apa saja yang kita akan laku di dunia ni, semua Allah dah tahu. Tak ada dah secret-secret dah. Adakah tiba-tiba Allah cakap, tak terfikir pula itu. Auzubillah min dzalik. Allah itu maha mengetahui. Jadi apa saja yang kita nak buat di dunia ni, Allah dah tahu dah. Kita nak pergi belok kiri, dia dah tahu mengapa kita belok kiri. Kita belok ke kanan, dia dah tahu dah mengapa kita belok ke kanan. Jadi semua ni dah ditahu. Jadi berdasarkan pada sains dan bukti daripada sains, saya telah tunjukkan bahawa apa yang ada di Luh Mahfuz takkan berubah. Takkan berubah. Kerana prinsip kita ialah Allah itu maha mengetahui. Jadi dia tahulah apa yang kita akan lakukan di masa depan. Apa sajalah yang kita nak lakukan masa depan. Itu ada pula orang tanya, kau macam tu macam mana amal celaka dengan amal kebahagiaan? Allah dah tahu dah kita nak masuk neraka, masuk syurga. Dia dah tahu dah. Kerana apa dia perbuatan-perbuatan kita semua Allah tahu. Jadi tak heran dah. Jadi apa yang macam kita buat sekarang ni lah, kita berdoa kepada Allah. Ya, bahawa kita takkan membentuk seperti itu. Kerana doa yang kita buat sekarang ini, Allah pun tahu kita buat doa. Kalau kita tak buat doa, Allah tahu dah memang kita akan celaka. Jadi inilah dia perkara yang penting yang saya ingat perlu kita faham ya, dalam hal ini. Dan apabila Allah memberi roh ni, dia bagi sama dengan kita, dia anugerah kepada kita nafsu ya. Ada 7 peringkat nafsu ni ya. Nafsu ni ada 7, iaitu nama nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, dan akhirnya nafsu kamilah. Jadi Allah telah berfirman ya, dalam surah Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad khalaqna fawqakum sab'a taraika wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Sesungguhnya kami telah mencipta di atas kamu 7 buah jalan dan kami tidak lengah terhadap penciptaannya. Ada setengah mufassirin mengatakan ini jalan di langit. Tetapi ada juga mufassirin mengatakan ini yang sebenarnya adalah tingkat-tingkat dalam nafsu. Maknanya Allah telah berikan kita jalannya. Jadi setiap jalan itu dia bermula tadi dengan nafsu amarah, kemudian lawamah, muhamah,
Dan jadi bertekad-tekad sampai kepada nafsu kamilah. Okey? Jadi kita kena lawan. Ya. Kerana nafsu ini nak buang tak boleh. Ya, kerana ini Allah yang beri kepada kita. Allah yang berikan kita nafsu ni. Ya, kalaulah tak ada nafsu ni, kita tak boleh jadi manusia. Ya. Mengapa saya kata kalau tak ada nafsu kita tak jadi manusia? Kita tak nak makan. Macam mana nak makan? Tetapi kerana ada nafsu makan, maka kita nak makan. Nafsu untuk beristeri, bagi kita akan dapat anak. Nafsu untuk cari harta, jadi kita berusaha untuk mencari harta. Jadi itu nafsu. Nafsu itu ada kebaikannya, ada keburukannya. Tetapi yang paling penting sekali ialah, adakah kita boleh mengawal nafsu? Kawalan itu yang kita hendak. Kawalan itu yang kita hendak. Jadi kita, untuk mengawalkan itu, kita kena belajar untuk mengawalnya, bukan dia senang-senang aja. Ya, boleh. Oh, naturally saya boleh kawal. Tak boleh. Dia tak boleh kawal. Ya. Okey. Jadi nafsu itu adalah dorongan atau hasrat pada diri seorang itu. Dan ianya sepatut diartikan juga sebagai jiwa, diri dan ego. Ya, jadi siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhan, basically. Jadi 7 tingkat nafsu itu ialah amarah, lawamah, tadi yang sebut kali, muhimmah, mutmainah, radiyah, mardiyah dan kamilah. Dalam Al-Quran disebutkan, ya, bukannya tak ada cerita nafsu ni, ya. Kerana Allah dah katakan ada 7 step, 7 langkah yang perlu kita lalui. Dan walaupun tadi, ya, saya dah katakan, ya, kebanyakan mufassir mengatakan itu jalan di langit. Tetapi saya lebih suka kepada mufassir yang mengatakan ianya adalah nafsu. Jadi nafsu lawa amarah ni famous dalam surah Al-Yusuf ayat 53. Sesungguhnya nafsu amarah itu selalu membuat perbuatan jahat. Bahkan mereka tu nak berbuat maksiat terus menerus. Surah Al-Qiyamah ayat 5. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu tambah Allah penyakit. Dan bagi mereka seksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Surah Al-Baqarah ayat 10. Tidak akan kau perhatikan orang-orang yang mengambil hawa nafsunya, nafsu amarah, menjadi Tuhannya. Dia disesatkan Allah kerana Allah mengetahui kejahatan hati dan kadarnya, lalu ditutup Allah pendengarannya. Mata hatinya tetap tertutup. Dalam surah Al-Jasiyah ayat 23. Maka siapakah yang akan beri petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Apabila kami beri nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri. Tapi apabila ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Dalam Fussilat ayat 1 dan seterusnya. Jadi ini semua nafsu amarah. Nafsu lawamah pun disebut dalam surah Al-Qiyamah ayat 2. Aku bersumpah dengan nafsu lawamah jika yang amat menyesal dirinya dan seterusnya lah. Dalam hadis ayat Baqarah 120. Nafsu Muhammad dalam juga disebut nafsu yang dapat menyingkir sebagian besar daripada sifat-sifat yang keji, ya, dalam surah Asy-Syam. Demi nafsu manusia kesempurnaannya, maka Allah mengilhamkan pada nafsu itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Itu nafsu Muhammad. Dan nafsu ini menjadi tenang dan lapang dada, dan mungkin juga muncul lagi sifat-sifat mazmumah jika ini. Dan nafsu mutmainnah, ya, nafsu yang bisa merasakan ketenangan hidup, maka mereka ini selalu dapat diselamatkan. Dan nafsu radiyah yang menimbulkan gerara cinta melebur bersama zat Allah. Dan nafsu mardiyah, ya. Dan akhir sekali yang tertinggi ialah nafsu kamaliyah. Jadi dia ada step by step, ya. Dan perlu melalui langkah-langkah itu baru sampai kepada nafsu yang tertinggi. Jadi rugilah bagi siapa yang tidak melatihkan diri dia untuk mengawal nafsu dia. So di mana tahap nafsu kita? Tadi dah sebut dah ada 7. Minta maaf, ya. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu maramah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu kamaliyah dan nafsu. Jadi semuanya ni, ya, perlukan pendidikan, ya, untuk tingkat daripada satu nafsu ke satu nafsu yang lain. Okey. Jadi kita kena ingat, ya, sebagai firman Allah dalam surah Mukminun ayat 71.
Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa ma fihin bal atainahum bizikrihim wa hum an zikrihim mu'ridun. Andai kata kebenaran itu menurut hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada dalamnya. Dan kita ikut hawa nafsu ini. Jadi belia Islam ni sepatutnya memiliki cita-cita yang tinggi dan darah gemuruh serta idealisme yang luas. Jadi dalam Al-Quran disebutkan usaha belia adalah usaha yang berharga. Perlu diajar, perlu dieducate dalam surah Gua tu. Diceritakan perkara ini. Jadi pembangunan belia pengurusan sebagai Islam itu adalah satu perkara yang penting yang perlu dilakukan oleh kerajaan. Jadi belia ni kita lihat dalam Al-Quran sebagai contoh Nabi Ibrahim yang dia menegur bapa dia, dan di situ kita lihat dia peristiwa di mana dia memotong berhala, dan Nabi Ibrahim juga dengan anaknya, iaitu dia melakukan korban anaknya. Nabi Ismail dengan bapaknya korban. Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun, itu Fir'aun menjaga Nabi Musa, dan berlakunya perlawanan sihir. Nabi Yusuf dengan keluarganya, adik-beradik dia, melakunya politik, belajar politik. Surah Kahfi kita dapati bagaimana pemuda-pemuda berlawan dengan orang zalim, dengan Allah tidurkan mereka. Dan anak Adam kita dapati Kabil dan Habil, bagaimana berlakunya pengorbanan yang disebabkan oleh korban yang terpilih. Dan anak Nabi Nuh, kerana banjir kita dapati dia mati lemas, Talut, dan berlawan dengan Jalut, dan maka dibunuhnya Talut membunuh Jalut. Dan Nabi Isa alaihissalam dengan sahabat-sahabat pemuda dia Hawariyun, dan mereka menegakkan Islam. Jadi kita dapati bahawa belia ni dikait dengan umur balik, di mana umur balik dan akal sempurna sebagai faktor penentu. Jadi penting bagi kita bahawa belia ini, satu fasa umur alam balik yang menerima tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan. Okey, itu dalam Islam. Jadi ada 8 yang kritikal bagi belia ni. Belia merasa terselamat fizikal, emosi, perlulah dalam suasana kekitaan, belonging dan kekitaan, ownership. Belia membangun nilai diri, meneroka diri, membina hubungan yang berkualiti antara rakan sebaya, membincang nilai-nilai konflik, merasakan kebanggaan dan accountability, mengembangkan keupayaan mereka. Jadi inilah dia tabiat manusia, tabiat manusia belia. Jadi ianya perlu dipantau, dan penguasaan akal ke atas nafsu itu amat penting di sini. Okey, jadi menurut kamu Dewan, hedonisme itulah pegangan dalam hidup yang penting keseronokan, dan kita tak boleh ada perkara ini di dalam golongan belia kita, kerana ianya, adakah ianya lebih selamat dengan ikut artis, rencana hiburan, skandal seks dan gambar-gambar yang dengan banyak ruang dan tajuk yang besar? Sebenarnya tidak. Kerana ini sebagai contoh karnival, jum heboh dan lain-lain lagi, konsert-konsert yang bertujuannya untuk bergembira sahaja. Jadi program ini banyak dilambakkan, dan kesan kepada masyarakat dan terutama kepada belia amat ketara sekarang ni. Jadi kita kena berhentikan perkara ini, kerana apabila kita mensensasikan para artis, maka dia akan merosakkan generasi kita yang ada sekarang ini. Jadi lebih malang lagi kalaulah syarikat-syarikat korporat, termasuk korporat yang diterajui oleh orang Islam, mereka melakukan ini. Misalnya Malaysian Idol, Akademi Fantazia dan lain-lain lagi. Dia tidak termasuk nilai kemalaysiaan atau keislaman langsung. Jadi pengkritikan vokal, seni, pentas, seni, lagu, persembahan dan sebagainya. Tapi ada yang memberi input soal budaya dan adab sopan agama. Jadi amat menceritakan apabila generasi hari ini hanya mengenal kepribadian artis pujaan mereka daripada kepribadian para nabi dan sahabat-sahabatnya. Jadi para artis ini menjadi kayu ukur, sebagaimana yang di barat, maka kita terikut-ikut. Mengapa kita ambil itu semua? Kerana kemodenan. Ini bukanlah satu pilihan yang terbaik.
Sekiranya ingin berjaya di kehidupan dunia maupun di akhirat, terdapat 5 asas yang mesti menjadi pegangan kita. Iman yang teguh dan tidak mudah goyang, keikhlasan yang benar bukan kepuraan atau riak, kemahuan yang kuat dan tidak kena takut dan gentar, kerja keras dan tidak kena lelah, dan berkorban demi mencapai kemenangan. Jadi kita dapati ya, ini contoh ni pemuda di zaman Rasulullah. Ya, beda potensi dan saling berkooperasi. Sebagai contoh, Anas bin Malik, Zaid bin Sabit, ya, Usamah bin Zaid dilahirkan sebagai seorang pemimpin mengikut Rasulullah. Ali bin Abi Talib, ya, Salamah bin Aqwa, ya, ini semuanya adalah ahli infanteri, ya, tentera orientasi yang Rabbani, ya. Jadi mereka ini memang menjadi ulama, ya, bagi contoh Mahmud Tahan, dalam bukunya menceritakan mengenai Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Ibnu Abbas. Ini semuanya pemuda, ya, yang mempunyai keulamakan yang tinggi dan ahli-ahli hukum, ya. Mereka juga menjadi ahli hukum dalam bidang ekonomi. Osman bin Affan masuk Islam pada usia 28 tahun. Abdul Rahman bin Auf masuk Islam pada usia 30 tahun. Ini semua ni orang muda, ya. Dan Muaz bin Jabal, ya, kita akan lihat, ya, dia dihantar untuk berdakwah ke Yaman pada usia 18 tahun. Jadi ini adalah pemuda-pemuda yang kita lihat di zaman Rasulullah. Mana cerita dua orang pemuda itu, seorang tu buat dia tinggi untuk supaya dia dapat pergi mengikut Rasulullah. Mana dia pemuda zaman kita yang seperti itu, ya, yang prepared themselves untuk berjuang, ya, kerana Allah. Jadi inilah dianya, ya, contoh-contoh yang kita dapati, ya, di zaman Rasulullah. Dan begitu juga, ya, pada Nabi Isa alaihissalam, dia Hawariyun. Ya, Hawariyun dia kita diterangkan dalam Al-Quran dan dalam surah Al-Maidah, surah Nisa, diceritakan mengenai mereka ni. Jadi apa yang penting ialah kita perlu mencari Allah. Jadi cara yang mudah untuk mencari Allah ni ialah mencari orang-orang yang susah dan membantu mereka. Kerana Allah sendiri mengatakan dia sangat dekat dengan mereka. Jika tidak, sudah tu barang mereka akan terjatuh dan roboh. Ini adalah hal yang beriman. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Perhatikan, ya, Allah bersama-sama dengan orang yang ma'as sabiri. Dan dia juga sebagai penyimbang pemerintah untuk menolong orang-orang kesusahan. Dalam sebuah hadis, yang terkenal, iaitu Imam Muslim mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman di hari kiamat, hai anak Adam, aku telah sakit tapi kau tidak menjengukku. Orang itu bertanya, wahai Tuhan, bagaimana cara aku menjengukmu sedangkan kau Tuhan yang Maha Kuasa? Allah menjawab, apakah kau tidak mengetahui bahawa seorang hamba-Ku bernama Fulan sakit tapi kau tidak mahu menjenguknya? Sekiranya kau menjenguknya, pasti kau dapati aku di sisinya. Jadi sekarang ni kita kena carilah Allah. Uh, kita cari di mana? Tempat orang sakit, tempat ada balu malapetaka alam, ya, supaya kita dapat membantu mereka. Jadi bila kita beri bantuan, maka kita akan membantu Allah, ya. Jadi pentingnya, ya, social activism. Kita sebagai belia, ya, yang mempunyai semangat idealisme ni, ya, perlu, ya, mengambil bahagian sama ada dalam Global Peace Malaysia ataupun di tempat-tempat lain, ya. So, idealisme ni penting. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Hafiz, boleh take over. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih daripada Prof berkenaan dengan belia dan juga kehidupan pada zaman sekarang. Jadi kita ada beberapa slot untuk soalan ke Prof? Ya, soalan ataupun komen lah terhadap apa yang telah saya bentangkan. Ya, kita buka kepada yang berada di dalam Zoom untuk bertanyakan sebarang soalan ataupun perkongsian pendapat berkenaan dengan apa yang telah dibentangkan sebentar tadi. Silakan.
Ada ke siapa-siapa yang nak buat perkongsian ataupun beri pandangan? Karimah ada pandangan? Ya, Prof. Um, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada pandangan saya lah di usia yang hampir 60 juga lagi. Dalam setahun 2 tahun insyaAllah. Saya melihat apabila anak-anak ni membesar jadi seorang remaja sehingga pergi meninggalkan kampung mencari ilmu. Dengan izin Allah, sekiranya hidayah yang Allah bagi, insyaAllah mereka pasti akan ada satu idealism lah dalam melihat dunia ni. Apalagi kalau tempat mereka belajar tu ada pengisian yang selain daripada kurikulum yang ada di institut pengajian tinggi. Maknanya pemuda tu dia sendiri kena libatkan diri dalam organisasi. Sebab bila terlibat dengan macam apa-apalah pertubuhan, sama ada dalam negara atau di luar negara, dia punya dia punya kepimpinan tu akan terserlah dan dia mesti mencari ke arah mana dia nak memimpin kan. Jadi taklah berlaku hilang arah lah dalam menjalani kehidupan sebagai umat Islam, sebagai ahli remaja-remaja dan pemuda yang mana mereka memang sangat perlu. Sebab kita yang tua-tua ni pun tenaga pun dah kata makin berkurang. Jadi sekiranya peralihan pemikiran dan perjuangan itu tidak berlaku dengan baik, jadi macam nampak jugalah dia punya kepincangannya di situ. Jadi di samping tu pemilihan pasangan juga sangat penting jugalah. Sebab kalau dah keluar universiti, dah kerja, kalau salah seorang tu ada dia punya matlamat perjuangan, insyaAllah. Tapi kalau dua-dua tak ada, hanya sekadar untuk kerja, pergi kerja, balik kerja, tak terlibat dengan mana-mana organisasi yang memberi tanpa mengharapkan balasan daripada siapa-siapa melainkan daripada Allah SWT. Rasanya memang perkara tu susah untuk membezakanlah mana anak-anak muda yang mempunyai idealism tadi itulah perjuangannya. Tapi benda ni memang tidak mudah. Kita yang terlibat dengan mana-manalah gerakan Islam ke apakah, kalau silap-silap kita pun akan fikir-fikir juga di mana silapnya. Jadi doalah pada Allah SWT. Memang doa ni sangat menjadi
senjata pada umat Islam. Doa dan apa, mungkin kerajaan dah memegang tampuk pemerintahan daripada awal, boleh apa memberi apa satu keadaan yang memberi kebaikan lah kepada pemuda ni. Maknanya kena selia dan kawal selia yang baik lah di mana-mana pemuda itu berada, sama ada dalam atau luar negara. Kena ada suatu, orang kata, komitmen lah daripada semua pihak untuk memastikanlah anak-anak muda kita ni mempunyai satu idea perjuangan untuk memertabatkan Islam di atas muka bumi ini. Mungkin kita punya kerjasama kena lebih baik lah, lebih teratur dan lebih terancang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin Prof nak buat ulasan dulu kah berkenaan dengan apa yang pendapat yang telah dibentangkan tadi? Okey, alhamdulillah, terima kasih Karimah kerana ingatkan saya kepada pentingnya kita menggalakkan belia ni yang sebenarnya generation gap tu kadang-kadang dia terlampau luas. Agak susah macam katakanlah macam saya sekarang ni dah melumpuh nak mati je basically. Pencin pun dah pencin. Jadi orang kata isu dari segi nak cari kerja tak ada, isu tak ada duit pun tak ada. Jadi semua ni isu-isu seorang pemuda. Seorang pemuda dia kalau saya masih ingat lagi perkara yang pertama yang nak dicarinya ialah pekerjaan lah, job. Walaupun pada dasarnya job ni yang sebenarnya adalah rezeki Allah. Dan ada juga yang kita dengar sekarang ni yang dah PhD sampai 7 tahun tapi tak ada kerja. Jadi adakah dia membuat PhD tu kerana kerja ataupun dia buat PhD tu supaya dia improve diri dia sendiri. Jadi bila dia improve diri sendiri, maka dia akan sedar mengenai siapa dia. Jadi kita ni sebenarnya bila saya dah realize, bila saya sampai umur 60 lebih tahun ni, saya realize suatu perkara, iaitu selagi kita tak sedar siapa kita, maka kita akan susah untuk hidup di dalam dunia ni. Kerana dunia ni walaupun dia pendek, tetapi apa orang kata impak dia kepada cara kita mengendalikan diri kita itu kadang-kadang tak boleh kita kawal. Dan dalam hal ini kita kena memang rapat dengan Allah. Kerana Allah itu dia boleh membantu kita dalam perkara yang kita tak sangka-sangka. Jadi yang ini yang kita kena ada keyakinan diri bahawa Allah akan membantu kita. Kadang-kadang bila kita lebih suka untuk bertanya kepada kawan-kawan kita daripada bertanya dengan Allah. Saya kalau kita tanyalah diri kita sendiri. Saya masa berumur 40 tahun ke atas baru saya mula bersembang quote-unquote dengan Allah. Walaupun saya baca Quran, tetapi saya tak terasa macam saya bersembang dengan Allah. Betul saya terasa diri saya mula bersembang dengan Allah ataupun bercakap-cakap dengan Allah ketika umur lebih 40 tahun. Jadi pada ketika itu kita realize bahawa bila kita bersembang dengan Allah atau berkata-kata dengan Allah, ketenangan itu akan datang tanpa kita sedari. Jadi dalam hidup ni sebenarnya bukannya sebagaimana orang yang percaya kepada hedonisme ni, iaitu untuk mendapat kegembiraan, tetapi yang sebenarnya ialah untuk mendapat ketenangan ni. Kalau kita dah ada, apa masalah pun datang kita tak rasa apa-apa. Apa saja yang datanglah, tak dapat kerja pun kita tak rasa apa-apa kerana kita tahu rezeki kita tu ada.
ya, dan rezeki yang Allah kurniakan ni, yang sebenarnya selagi kita tak ambil semua rezeki ni, ni yang penting ni, selagi kita tak dapat semua rezeki yang Allah dah tetapkan semasa berumur 120 hari itu, maka selagi itulah kita tak mati, tak mati. Ini mengikut banyak cerita lah. Kalau kita nak tengok cerita, bagaimana orang tu sepatutnya dah mati. Sebagai contoh, dia terjun daripada jambatan, tengok-tengok, dia hidup. Tapi ada setengah orang bila tu jatuh terjun daripada jambatan Pulau Pinang, dia akan mati kerana dah habis lah pun. Dia rezeki dia dah habis. Jadi dia matilah. Tetapi kalau orang yang rezeki dia masih ada, dia terjun kat mana pun daripada Everest pun, kalau dia terjun, dia tak mati. Pasal Tuhan dah kata dia ada rezeki dia. Jadi yang ini kita kena yakin, inilah satu perkara keyakinan yang kita ada. Tapi malang macam saya katakan tadi lah, pendidikan kita tak membenarkan kita memikir cara macam tu. Bila kita tak berfikir cara macam tu, itu yang kita jadi kelakabut tu. Tak cukup masalah, tak cukup itulah. Semua orang diberi 24 jam. Pasal apa ada setengah orang tu dia bagi 24 jam tu, dia dah rasa banyak masa dia. Tak tahu apa nak buat dengan masa dia pun. Dia kerana banyak sangat masa. Tetapi ada juga kita ni bila beri 24 jam, dia tak cukup. Pasal apa pula tak cukup? Kerana semua orang dibagi sama. Tak ada orang yang dibezakan. Semua orang bagi sama. Jadi dia mesti orang yang rasa cukup tu, dia mesti ada sebab dia. Sebab itu ialah kita hendaklah mengenal Allah. Once kita dah kenal Allah, semua benda jadi cukup. Wallahualam. Okey. Saya pulang balik ke Hafiz. Baik, terima kasih Prof. Jadi kalau tak ada yang nak respon, saya pun ada jugalah nak bagi pendapat kenaan dengan apa yang telah ditentangkan tadi, sebab saya pun orang muda. Jadi pertama memang betul macam tadi yang Prof sebutkan, kesedaran daripada orang muda tu dia kurang. Sebab kalau macam mana kesedaran yang mungkin dah ada pada orang yang lanjut usia tu boleh orang muda ni dapat dulu, dia mungkin akan jadi elok semua. Sebab kesedaran tu lah yang akan menyebabkan macam mana kita lagi semangat nak tahu berkenaan dengan masyarakat luar, macam mana nak gali lebih daripada bukan sekadar belajar akademik, juga macam mana nak orang kata nak tahan diri daripada terlibat dengan budaya barat, hedonisme dan sebagainya, dan juga kesedaran macam mana nak bangkitkan idealisme kepemudaan tu untuk digerakkan masa muda ni, supaya bukan lagi orang kata bila dah lanjut usia baru kesedaran tu main. Jadi saya kira sebab benda tu juga realiti yang berlaku juga kepada orang-orang yang terdekat, sebab saya pun sendiri mahasiswa di kampus di USM. Jadi macam itulah kita yang saya boleh tengok, ada yang sebahagiannya terlalu aktif untuk berorganisasi, terlalu aktif buat program dan sebagainya, tapi macam mana bila dah terlalu aktif tu juga dia, yang menjadi persoalannya tu macam mana dia nak memaknai, nak orang kata nak memahami hikmah yang ada daripada program-program yang dia buat. Contoh macam sejauh mana program yang dia buat tu mungkin boleh tingkatkan kesedaran kita berkenaan dengan betapa kita perlu bersyukur tentang orang yang tak ada duit ke dan sebagainya. Betapa bila buat program mendekati rakan-rakan muda yang daripada pelbagai latar belakang, mungkin ada yang tak menutup aurat dan sebagainya, macam mana dia nak serap hikmah yang ada daripada situ, dia generate balik dan sampaikan balik kepada mereka tu supaya benda tu sesuai dengan orang kata dengan keadaan yang dibawa oleh masyarakat-masyarakat yang lain. Dan yang itulah saya kira pentinglah untuk pupuk rasa sedar tu daripada awal, sebab kita tak mau masyarakat ataupun mahasiswa, student ni dia rasa peranan dia hanya sebagai student untuk nak dapat reflect semata-mata untuk akademik, tapi juga macam mana dia tu membentuk diri dan juga membentuk masyarakat untuk nak pimpin, nak bawa surrounding kita dalam 10-20 tahun yang akan datang. Jadi saya kira itu saja pendapatlah daripada saya. Kalau ada
mungkin saya kembalikan balik kepada Prof sekaligus untuk nak tutup tu kot, sebab saya rasa macam mungkin kalau ada yang nak bertanya soalan boleh terus tulis di chat, kalau tidak mungkin Prof simpulkan terus berkenaan dengan perbincangan pembentangan pada malam ni. Silakan Prof. Mungkin Muhammad ada pandangan. Tak ada. Okey, jadi Alhamdulillah kita dapat bincang pada malam ni. Kena minta Hafiz jadi moderator lagi lah, kerana lebih lively dapat. Dia jadi moderator ni bukannya apa, nak pastikan apa orang kata perbincangan tu berjalan. Jadi memang betul lah, banyak yang diperkatakan itu adalah satu perkara yang perlu kita fikirkan bersamalah. Dan kita patutnya menolak generation gap ni dan work bersamalah. Kerana pengalaman kadang-kadang kita kena ingat bahawa Rasulullah pernah sebut bukan Rasulullah, I think satu statement daripada ulama dia kata kita kena hormat orang tua kerana mereka mempunyai ilmu. Dan kita juga kena hormat anak muda kerana mereka tak banyak dosa. Jadi apa orang kata, dan saya nak tambah lagi sebenarnya kita sepatut hormat kepada pemuda kerana mereka mempunyai idealisme. Kami ni dah tak ada dah. Saya ingat lagi dulu masa saya muda lah, saya berani buat banyak benda. Tapi sekarang ni bila nak buat, alamak, fikir anak lah, fikir itulah, macam-macam. Banyak sangat pemikir dia. Saya wish saya masa muda tu takut apa buat je. So tapi itulah, nak undur balik ke belakang. Mungkin satu masa yang kata mustahil lah. Dan saya harap bagi anak-anak muda make full use of it. Kerana tak ada siapa marah ni, tak usah risaulah. Kerana memang orang tahu orang muda kena macam tu. Yang masalah sekarang ni lah orang muda dah tak ada macam tu. Yang itu yang saya sedih sikit lah. So saya ingat kita akhirilah perbincangan kita hari ni. So terima kasih Wan kerana sudi menjadi bidang terjun moderator. Okey, kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.